Salam sejahtera semua. Okey, baiklah. Hari ini kita akan ke bab 2, masih lagi ke pembezaan. Di sini kita akan cuba untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan nilai maksimum dan nilai minimum serta mentaksir penyelesaian tersebut. Okey, ini adalah satu contoh bagaimana pembezaan ini, iaitu pembezaan ini di bawah kalkulus, bagaimana ia hanya boleh digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah harian yang kita ada. Okey, kalau kita lihat soalan ini, okey, tin, pernah nampak tin makanan dan minuman? Kalau kita lihat di supermarket tu, biasanya dia adalah berbentuk silinder. Dia begini, lepas tu dia begini, seterusnya lebih kurang begini. Ini dia ada jejari tertentu, ini pun dia ada jejari tertentu. Di sini biasanya T. Okey, T adalah tinggi. Alright, kena bacalah semua ini dan paling baiklah sekiranya kita dapat menggariskan perkara-perkara yang penting dalam soalan ini sebagai perkara yang perlu diambil, di take note lah. Sebuah kilang ingin menghasilkan tin makanan berbentuk silinder. Okey, ini perkataan yang keyword dia adalah silinder yang diperbuat dari beberapa keping aluminium dengan isi padu 512 cm padu. Okey. Kemudian dikatakan bahawa permukaan melengkung tin dibentuk dengan menggulung sekeping aluminium yang berbentuk segi empat tepat. Manakala bahagian atas dan bawah tin ini dibentuk dengan memotong keluar dua buah bulatan daripada dua keping aluminium yang berbentuk segi empat sama. Okey, ini adalah di mana itu Ini adalah menggulung bahagian dua buah bulatan dua buah. Ini adalah keyword yang seterusnya. Kemudian dia minta kita cari jejari tapak tin itu dalam cm supaya jumlah luas permukaan semua kepingan aluminium itu adalah minimum. Jadi di sini dia minta kita mencari bila masakah jejari tin itu paling kecil in relation ataupun supaya jumlah luas permukaan aluminium itu adalah pada minimum. Okey, kenapa kita pilih minimum di sini? Ini adalah bergantung kepada kos. Biasanya pengilang mereka mau buat sesuatu itu, mereka sentiasa mengira kos kalau dia paling minimum adalah lebih baik untuk material itu. Maksudnya tidak payah bayar banyaklah, tidak kos tinggi. Jadi itu maksudnya kenapa dia mau minimum. Seterusnya, okey, di sini kita sudah tahu bahwa dia minta kita buat dua, iaitu satu ialah luas dan satu lagi ialah jejari. Okey, luas relation to jejari. Jadi kita kena mencari formula ni bagaimana untuk mengaitkan luas dengan jejari. Okey, seperti yang kamu sudah pelajari di menengah rendah bahawa isi padu adalah bersamaan dengan formula dia ialah pi J kuasa 2 darab dengan T. Yang ini bersama dengan 512. Apa maksud dia ini? Sekiranya kamu ada satu silinder, okey, untuk mencari isi padu A ya. Ini mesti kamu perlu ketahui dia punya jejari untuk bulatan itu yang di bawah lah sama lah yang di atas, dan juga untuk tinggi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, untuk membentuk satu silinder, kamu perlu ada satu kepingan aluminium dan dua keping bulatan. Okay. Kalau untuk ini luas lah maksudnya. Untuk ukur lilit ini yang sama dengan ini, dia adalah 2 pi J. Okay, 2 pi J. Manakala ini kita tahu bahawa ini adalah tinggi lah, T. Alright. Untuk bulatan, kita tahu bulatan luas adalah bersama dengan
Untuk luas adalah pi J kuasa 2. Ini formula untuk luas lah. Jadi kita ada dua nih. Kita akan dapat luas bersama dengan 2 kali pi J kuasa 2. Jadi kita dapat luas ini dengan ini. Jadi untuk mendapatkan luas keseluruhan itu, kita boleh buat begini. 2 kali pi J kuasa 2 ditambah dengan yang inilah. Oke, 2 pi J T. Oke, ini katakan ini persamaan pertama. Ini adalah persamaan kedua. Oke. Seterusnya kita lihat bahwa untuk persamaan ini boleh dibuat pembezaan L terhadap J. Kita perlu menghilangkan satu pembuluh ubah yaitu T di sini. Oke, jadi ini bermakna kalau untuk persamaan yang pertama ini kita perlu bentukkan dia agar T menjadi kepala formula dan dimasukkan ke dalam T di sini. Bila dimasukkan T ke sini bermakna hilanglah sudah untuk T itu, yang tinggal hanya L dan J. Mari kita buat yang pertama. Dari pi J kuasa 2 T bersama dengan 512. Oleh itu T bersama dengan 512 per pi J kuasa 2. Oke, yang ini ya. Alright. Seterusnya, kita masuk ini kita katakan sebagai ketiga. Oke. Lepas itu, kita masukkan kita 3 ke dalam 2. So, bila itu 3 ke dalam 2, dia akan jadi L adalah bersama dengan 2 pi J kuasa 2 tambah 2 pi J. Lepas itu dia akan masuk 512 dibahagikan dengan pi J kuasa 2. Oke, kalau di sini kita nampak bahwa kalau sudah buat begini, T itu akan hilang lah kan. Oke, seterusnya kita ambil persamaan ini dan kita bentukkan lagi nih. Kalau perlu mati, ini agak matilah. Ini cancel. Dia akan jadi 2 kali 512. So kita ambil calculator. Dulu. Oke, 2 kali 512 sama dengan 1024. Oke, alright. Jadi di sini kita akan dapat persamaan ini menjadi L 2 pi J kuasa 2 ditambah dengan berapa tadi? 1024. Lepas itu di bawah per dengan ini, oleh kerana J di atas, J di bawah, jadi tinggal J1 di sinilah. So J. Oke, yang ni kita boleh jadikan L 2 pi J kuasa 2 tambah 1024 J kuasa negatif 1. Kita naikkan dia punya kuasa. Okey, untuk mendapatkan nilai maksimum atau minimum, kita hendaklah, kita masih ingat lagi yang cikgu pelajarkan, dl per dj, dia mestilah bersama dengan kosong. Ini kita akan dapat equation untuk memberikan nilai maksimum atau minimum. Okey, jadi untuk yang ini, kita buat pembezaan dl over dj bersama dengan 2 kali 2, jadi 4 pi J, yang di sini 2 tolak 1. Oke. So di sini negatif 1 darab 1024 dia akan dapat negatif 1024 J, 1 negatif 1 tolak negatif 1, so dia akan jadi negatif 2. So kita susun balik persamaan ini, dia akan jadi dl over dj adalah bersama dengan
4 pi J, selepas itu tolak 1024 dibahagikan dengan J kuasa 2. Dia akan jadi 4 pi J bersama dengan 1024 dibahagikan dengan J kuasa 2. So, persamaan dia jadi begini. Okey, seterusnya. Yang ini akan jadi, dan naik ke atas, dia akan jadi J kuasa 3. So, yang ini dia jadi 1024 dibahagikan dengan 4 pi. Okey. Untuk ini kita just guna kalkulator saja. Kita ambil kalkulator. Okey. Dia. Okey. 1024 dibahagikan dengan kurungan sikit 4 shift pi. So, kita tutup kurungan. Dia akan dapat sebagai 81.48. So, sini 81.48. Tapi kena ingat ini adalah punca kuasa 3 bagi 81.48. So, kita buat sekali lagi. Okey, clear. Punca kuasa shift punca kuasa 3 bersama dengan 81.48. Okey, ini punca 3 81.48. Okey. Terus kita tekan, kita akan dapat sebagai 4 jari sebagai 4.33. Kita cek balik, tengok betul 4.335. Okey, kita boleh ambil juga 3 tanpa perpuluhan. Lebih baik lah sebenarnya. Okey, pada jari 4.335 cm, yang ini dia akan sama ada maksimum atau minimum. Jadi untuk memastikan yang ini sama ada dengan maksimum atau minimum, kita kena buat perbezaan untuk peringkat yang kedua. So, kita buat sekali lagi pembezaan untuk ini. Sekejap. So, kita akan daripada sini sebenarnya. Okey, di kuasa 2L di J kuasa 2 adalah bersama dengan yang di sini dia akan jadi 4 pi. Lepas tu J sebab dia tolak 1 dia hilang lah J. Lepas tu di sini dia akan jadi sini negatif 2. So dia akan darab dengan ini. Pembezaan untuk kali kedua dia akan dapat sebagai 2 kali 1024. So di sini dia akan jadi negatif jadi positif. So dia akan menjadi 2 kali 1024, yang di sini negatif 2 tolak 1 jadi negatif 3. So akhirnya dia akan menjadi 4 pi tambah 2 kali 1024 per dengan J kuasa 3. Ini sorry ya, ini J kuasa 3 sini ya. Tinggal tadi. Okey, selepas tu kita dapat ini. J itu kita masukkan 4.335 ini di sini. So dia di kuasa 2L di J kuasa 2 adalah bersama dengan 4 pi tambah dengan 2 kali 1024 dibahagikan dengan J sebagai 4.335 kuasa 3 darab shift pi ditambah dengan kurungan sedikit. Okey, 2 darab dengan 1024. Ini kita bahagikan sebagai kurungan. Kita bahagikan dengan
Oke, 4.335 ini adalah kuasa 3, jadi shift 3 plus tutup kurungan sama dengan kita akan dapat satu nilai yang positif, yaitu bersamaan dengan positif 37 poin, lihat balik, 37.706. Oke, 37.706. So, oke, ini adalah positif, bermakna betul itu dia adalah minimum. Seperti yang Cikgu ajarkan, kalau dia positif, dia akan smile. Bila dia smile, titik yang dimaksudkan itu adalah minimum. Oke, jadi itu saja dia punya implikasi terhadap persamaan itu. Jadi betul lah, sekiranya jari tin tersebut adalah 4.335, dia akan memberikan luas yang paling minimum untuk penggunaan bagi aluminium tersebut. Itu saja dan sekian dan terima kasih.